Apa tu? Albert, apa kamu buat? Ni ada pembalak masuk tanah adat saya. Kamu tengok ni. Mana? Alah. Alamak, macam mana ni? Apa kamu buat tu? Tanah adat sudah kena ambil. Saya dah tak ada tempat tinggal. Tak apa, saya tahu. Kita boleh minta nasihat dengan kawan kita yang pernah ada masalah yang sama. Saya akan cuba call mereka. Hai, nama saya Dayong. Dan untuk episod ini, kita akan belajar apa yang kita boleh buat jika tanah adat kita diceroboh. Apa maksudnya pencerobohan? Pencerobohan adalah satu tindakan masuk ke sesuatu kawasan tanpa kebenaran pemiliknya. Contohnya, kalau jiran kamu, dia buka kebun sampai masuk ke kawasan tanah keluarga kamu. Atau pemburu masuk ke kawasan kampung untuk mencari lauk. Atau syarikat luar masuk untuk melembung. Ataupun pembalak masuk untuk mengambil balak. Atau kerajaan masuk untuk membina empangan. Jika pihak-pihak ini menjalankan aktiviti tersebut di tanah adat kita tanpa kebenaran, ianya dikira pencerobohan. Adakah kita patut menerima saja pencerobohan ini? Sebenarnya, ia terpulanglah kepada komuniti kita sendiri. Kalau kamu ingin mempertahankan tanah adat komuniti kamu, jom kita minta nasihat dari rakan-rakan kita. Hai semua. Hai Dayung, hai Edmund. Hari tu saya dah bagi tahu kan, tanah Albert dah kena ceroboh. Jadi saya nak minta nasihat lah. Apa yang kami kena buat? Pertama sekali, cuba berunding dulu dengan mereka sebab kadang-kadang pihak luar ni diorang tak faham dan diorang tak tahu apa tu tanah adat. Hari tu kami ada satu kes lah, ada pengukuran masuk. Jadi kami bagi tahu yang ini adalah kawasan wilayah tanah adat kami. Kalau ada peta komuniti, boleh tunjuk dan gunakan supaya mereka faham apa tu wilayah tanah adat lah. Bye! Tak nak jumpa lagi. Kan bagus kalau penceroboh menghormati tanah adat kita begitu saja. Tapi, indah khabar dari rupa. Tidak semua akan buat begitu. Malam kami dah jumpa mereka. Tapi mereka masih masuk lagi ambil balak. Oh, kalau diorang masuk juga, kamu boleh bagi tahulah pihak-pihak yang berkuasa. Kita tengok kalau syarikat itu masih diorang nak masuk juga, nak buat kerja, kita buat laporan polis. Okey, yang perlu ada dalam laporan polis itu, dia masuk pukul berapa biji kereta, jentera berapa biji, syarikat, nama syarikat apa. Okey, selain laporan polis, kita perlu juga hantar surat-surat bantahan kepada agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan berwajib. Dan juga jangan lupa agensi yang perlu kita ajukan aduan kita itu iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli lah, YB kita dan sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk hantar salinan kepada menteri besar di negeri masing-masing. Bila kita hantar surat tu, pastikan 2 salinan. Kita hantar 2 salinan. Satu salinan diserah terus kepada agensi yang berkenaan. Yang satu lagi itu kita minta dicop sebagai tanda penerimaan untuk rujukan kegunaan kita di masa akan datang. Kalau pihak berkuasa ni tidak bertindak atau lambat bertindak, kita boleh dapatkan sokongan lah daripada kampung-kampung yang berdekatan, dan juga kita boleh carilah pakar daripada NGO atau majlis peguam dan sebagainya. Mereka akan bantu bagi tip, kongsi pengetahuan serta bantu kita untuk beri tekanan kepada pihak-pihak berkuasa ni untuk bertindak. Boleh tak kalau kita lapor dekat media juga? Idea yang bagus. Saya ada kenal rakan media ni.
Hello Encik. Kampung saya ada isu. Sekiranya usaha tersebut ya tidak membawa sebarang kejayaan ya, kita tengok ada di setengah-setengah tempat ya mereka lakukan blokade lah ya, di negara kita ini dan di negara-negara lain ya. Kita baca dalam media ya, contoh macam di Filipina kan, di negara Amerika Selatan dan sebagainya lah. Anjang, kamu orang pernah buat blokade kan? Ya. Kita ada buat blokade dah 2 kali. Jadi cabaran dia memang banyak lah. Setiap hari kami buat blokade dan setiap pagi juga kami pergi jaga sana, tengok sana selama yang kita dirikan blokade. Kalau kami dah buat semua ni tapi masih tak selesai juga, apa nak buat? Sekiranya semua ini tidak berjaya, maka mungkin terpaksa membawa kes mereka ke mahkamah lah. Banyak persediaan yang perlu dilakukan lah ya. Ya, kami ada satu kes berhampiran dengan kami, kampung jiran. Kami bantu dan juga terlibat. Proses diorang memang sangat panjang, ambil masa sebab komuniti perlu buat dokumentasi sendiri. Mereka perlu cari balik sejarah-sejarah lama, buat dari sampai A sampai Z lah. Dalam kes mahkamah, pihak hakim akan memutuskan sama ada kawasan yang kamu tuntut betul-betul adalah tanah adat komuniti kamu. Dan ini boleh dibuktikan melalui profil dan peta komuniti kamu. Kedua, kamu kena buktikan kepada hakim bahawa kamu tak pernah lepaskan kawalan ke atas tanah adat kamu. Maksudnya, kamu tak pernah bagi hak tanah adat kamu kepada orang lain. Contohnya, ada kampung yang membiarkan orang luar masuk dan meneroka di tanah adat mereka ataupun jual tanah adat kepada orang luar, ataupun mereka tidak buat apa-apa semasa penceroboh masuk ke kawasan tanah adat mereka. Kalau ini berlaku, maka susahlah untuk kehakiman memutuskan yang tanah tersebut adalah tanah adat komuniti kamu. Faham? Selalunya kes-kes orang asli peguam buat secara pro bono, tetapi dia ada kos macam mencari maklumat, penyelidikan ya. Jadi kosnya boleh mencecah puluhan ribu lah ya. So untuk ini orang asli kenalah bersedia, mungkin kena buat tabung lah. Kes-kes yang dibawa ni ada juga risiko dia, ada kemungkinan kita menang, ada kemungkinan kita kalah tak. Tetapi setakat ini ya, syukur kebanyakan dari kes-kes yang dibawa oleh orang asli memihak kepada orang asli lah. Okey, terima kasih atas perkongsian pengalaman dari kamu semua. Bye, jumpa lagi. Terima kasih. Bye, semoga berjaya. Selamat. Semoga berjaya dalam perjuangan kita. Sekarang kita dah tahu apa tindakan yang komuniti kita boleh ambil kalau ada pencerobohan tanah adat. Untuk tahu lebih lanjut berkenaan cara-cara menyediakan profil dan peta komuniti, bolehlah tengok episod 2 dan 3. Sampai di sini saja episod kita pada kali ini. Jumpa lagi. Bye! Ikuti siri Kembali ke Asal di laman YouTube dan TikTok untuk menonton semua episod. Jumpa anda di sana.